Ya, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak sambung hari ini masih lagi dalam tajuk interference, tapi kali ini kita nak masuk tentang aplikasi dan fenomenanya. Jadi kita terus tengok apa benda yang nak ceritakan tentang kegunaan interference dalam kehidupan seharian. Yang pertama ialah tentang luan berbuli. Okey, pada kapal-kapal yang besar dia ada luan berbuli ni. Kita nampak gemuk depan ni. Okey, luan berbuli dia akan menjana gelombang air yang berinterference memusnah. Okey, kenapa? Okey, kalau kita tengok kapal, bila kapal kalau tidak ada luan berbuli ni, okey, dia akan membelah lautan, jadi ombak yang akan bergerak di tepi kapal. Ni, kapal kalau tak ada bulbous bore ataupun luan berbuli, ombak akan menjadi besar dekat tepi kapal. Jadi luan berbuli ini akan menjana satu gelombang lain yang berinterference memusnah dengan gelombang yang sepatutnya lalu di tepi kapal. Jadi, ini akan menyebabkan gelombang yang berlalu di tepi kapal ini menjadi interference memusnah dan ombaknya menjadi tenang. Ini dapat mengurangkan rintangan air ataupun geseran air pada kapal tersebut. Okey, itu cerita yang pertama, aplikasi pada gelombang air. Yang kedua, aplikasi pada gelombang cahaya pada cermin mata. Okey, kalau kita tengok cermin mata ni, kalau yang mahal sikit dia ada salutan anti pantulan, maknanya anti reflection coating. Di mana kalau sepatutnya kalau kita tengok cermin ataupun kanta ni, satu cahaya dia akan pantul. Maknanya kalau kita tengok kanta kita akan nampak sedikit pantulan. Okey, disebabkan ada coating ni dia akan menyebabkan ada satu lagi pantulan. Pantulan yang kedua ini, 1 dan 2 ini akan berinterference. Ini gelombang yang pertama ada gelombang. Ini pun ada gelombang juga. Dan gelombang 1 dan 2 yang dipantulkan ini akan berinterference secara memusnah. Jadi salutan ini membantu menjadikan penglihatan lebih jelas, mengelakkan pembentukan imej. Apa benda ni? Okey, mudahnya macam ni. Okey, nampak? Yang ni jika tidak ada anti-reflection coating. Kalau kita tengok cerminnya nampak, kita akan nampak pantulan silau daripada luar. Yang ini jika kita letak anti-reflection coating. Jadi nampak, kita boleh nampak mata dia dengan lebih jelas. Maknanya kalau kita boleh nampak mata dia dengan lebih jelas, orang ini juga dapat melihat persekitaran dengan lebih jelas dan mengurangkan pantulan ataupun menghasilkan imej pada kanta. Inilah dia imej pada kanta. Okey. Itu interference memusnah juga pada gelombang cahaya. Yang ketiga, aplikasi pada gelombang bunyi. Okey, sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepala. Macam mana tu? Ini mikrofon, tapi bukan mikrofon yang dimaksudkan dekat sini. Dia kata sistem mikrofon pada fon kepala ni. Pada fon kepala nampak tebal ni, sebenarnya dia ada kita panggil noise cancelling. Okey, macam mana dia menghasilkan noise cancelling? Okey, nampak ni. Yang warna biru ni ialah muzik yang kita nak dengar. Yang warna kuning ini pula ialah bunyi dari luar, bising. Jadi, kita akan dengar apa? Kita akan dengar bunyi muzik, pada masa yang sama kita akan dengar juga bunyi yang berwarna kuning ni, yang kita tak nak ni. Ini bunyi bising. Jadi, dekat dalam earphone ini, dia ada mikrofon yang mengesan bunyi dari luar ini. Dia buat apa? Dia akan mengesan bunyi dari luar dan seterusnya dia akan menghasilkan bunyi yang berinterference memusnah dengan bunyi bising dari luar ni. Nampak? Asalnya warna kuning tu besar. Bila masuk, dia ada warna hijau ni. Nampak? Warna hijau ini ialah bunyi yang terhasil, yang kita panggil cancelling ni. Nampak? Interference memusnah. Menyebabkan gelombang yang berwarna kuning ini menjadi kurang. Nampak? Kecil. Jadi, kita akan mendengar bunyi muzik dengan lebih jelas. Ataupun kalau berkomunikasi, kita akan dengar communication tersebut dengan lebih jelas tanpa gangguan daripada bunyi-bunyi luar. Okey, sama juga ini ialah interference memusnah. Okey, jadi itu tadi aplikasi pada gelombang air, gelombang cahaya dan juga gelombang bunyi. Seterusnya kita nak tengok apa ni modification. Okey, sebuah dewan kosong perlu diwaswai kepada sebuah auditorium. Okey, ni dewan kita nak jadikan di auditorium, tempat kita nak mendengar muzik dan sebagainya. Okey, macam mana dapat sistem bunyi yang sesuai dan efektif? Okey, terangkan reka bentuk berdasarkan kedudukan mikrofon, pembesar suara. Nampak dia cerita tentang speaker. Speaker ni maknanya interference gelombang bunyi. Jarak antara dua pembesar suara dan bahan untuk menutupi dinding auditorium. Jadi saya kongsikan sedikit dia punya jawapan kalau kita tengok. Nampak ni. Jadi, kalau kita tengok cadangan. Mikrofon di belakang pembesar suara. Maknanya bila mikrofon tu pembesar suara tu biar dekat depan. Jangan mikrofon duduk dekat depan speaker. Sebab bila mikrofon duduk depan speaker, apa berlaku? Kita bercakap, speaker akan mengeluarkan suara dan suara tersebut masuk balik dalam mikrofon. Jadi berulang-ulang menyebabkan bunyi bising berlaku.
Jadi biar mikrofon tersebut berada di belakang speaker. Jadi mikrofon berada di belakang pembesar suara untuk mengurangkan bunyi bising. Okey, yang kedua, kedudukan pembesar suara hendaklah tinggi supaya mengurangkan ataupun mengelakkan halangan. Biasanya yang kita letak tempat tinggi ni sebab nak elak halangan lah. Okey, jarak dua pembesar suara mesti jauh. Kalau dewan tu besar, letak speaker tu jauh, hujung dewan ke hujung dewan. Fungsi dia apa? Ini ialah interference, di mana jarak antara dua sumber koheren. Jika jaraknya besar, dia akan mengurangkan jarak dua bunyi kuat yang berturutan. Kalau dalam interference, ini ialah X. Kenapa nak kena kurangkan jarak dua bunyi kuat yang berturutan? Bila speaker tu dekat, bunyi kuat perlahan. Kuat perlahan. So, bunyi kuat yang berturutan tu jauh. Tetapi bila kita jauhkan speaker, kuat perlahan. Kuat perlahan. Kuat. Maknanya kuat dengan kuat tu dekat. Bila kuat dengan kuat tu dekat, yang perlahan atau bunyi yang perlahan tu macam tak dengar ataupun macam tak perasan sebab dia kuat. Lepas tu dia perlahan. Lepas tu dia terus kuat balik. Jadi seolah-olah macam semuanya kuat. Okey, itu dia mengurangkan jarak dua bunyi kuat yang berturutan. Kalau tak, sini kuat, perlahan. Sana pula kuat. Bahan untuk menutupi dinding auditorium. Biasanya kalau macam studio dan sebagainya, dinding hendaklah ditampal ataupun dibalut dengan bahan yang lembut. Tujuannya untuk mengurangkan pantulan bunyi ataupun kita panggil gema. Ada murid jawab menyerap bunyi. So kalau boleh kita tulislah. Okey, mengurangkan pantulan ataupun mengurangkan gema. Ini contoh contoh jawapan untuk modification ini. Alright, seterusnya. Okay, Rajah menunjukkan apa ni? Bahasa Inggeris pula kan? Okey, dia kata involve direct transmission electromagnetic wave, signal from transmitting station. Okey, dia nak hantar gelombang elektromagnet daripada transmitting station kepada receiving station. Okey, distance between two station and the shape of the earth cause the receiving station unable to receive clear signals directly. Nampak tak bentuk bumi yang bentuk bulat ni menyebabkan susah kita nak menyampaikan gelombang elektromagnet tersebut. Okey, kita nak kena improve. Dari segi apa? Okey, jenis gelombang dan sebagainya. Okey, kita tengok satu persatu. Apa benda cik nak cerita sebenarnya? Yang pertama, dalam buku sains tingkatan 1, kalau ingat lagi lah, okey, kita ada belajar tentang stratifikasi atmosfera, di mana termosfera juga dikenali sebagai ionosfera. Okey, mempunyai ion dan dapat memantulkan gelombang radio. Nampak? Kita kalau nak berkomunikasi, biasanya kita menggunakan gelombang radio. Jadi, ionosfera boleh memantulkan gelombang-gelombang radio. Jadi, kita nak jenis gelombang, type of wave, frequency of wave, method which enable the wave to propagate through a further distance. Apakah kaedah-kaedah supaya gelombang elektromagnet ini dapat dipancarkan ataupun boleh travel dengan lebih jauh? Kalau kita tengok fakta yang kita belajar masa tingkatan 1 ni, apa kaitan ionosfera dengan memantulkan gelombang-gelombang radio? Okey. Yang pertama, kita ada beberapa kaedah untuk memancarkan gelombang radio. Contoh yang paling simple yang secara direct lah. Contohnya macam remote control. Kereta kita, remote control kereta ke, remote control drone ke, dia menggunakan gelombang radio yang direct sebab jarak dia sangat pendek. Tapi kalau jauh, kita boleh menggunakan kaedah yang pertama iaitu ground wave propagation. Okey, dengan frekuensi gelombang radio yang kita gunakan sekitar 3000 sehingga 300,000 Hz. Nampak? Ini kita direct sahaja. Okey, yang kedua. Kaedah yang kedua, kita boleh menggunakan skywave propagation. 300 kHz sehingga 30 MHz. Yang ni kita, macam mana skywave propagation? Kita pancarkan ke langit disebabkan kita ada ionosfera, dia boleh memantulkan semula gelombang radio tersebut. Jadi, kaedah ini dia boleh pergi lebih jauh. Nampak? So, ini kalau kita guna skywave propagation, kaedahnya. Yang ketiga, kaedah yang ketiga, nampak saya tukar. Tadi kita guna antena, sekarang ni kita guna piring parabola. Kalau guna piring parabola, kebiasaannya kita akan menggunakan space wave propagation iaitu sekitar 30 MHz sehingga 3000 GHz. Bila dah masuk GHz ni, dia sebenarnya dah masuk kepada gelombang mikro. Okey. Sebab kalau ikut gelombang elektromagnet, spektrum gelombang elektromagnet, dia bermula dengan gelombang radio, semakin tinggi frekuensi and then masuk ke dalam gelombang mikro. Jadi, gelombang mikro tu sebenarnya adik-beradik lah gelombang radio, tapi frekuensi ni sangat tinggi. Jadi bila kita guna gelombang radio, gelombang mikro, seeloknya kita guna piring parabola. Kenapa? Sebab dia dah boleh
tembus ionosfera. Jadi kita letak satelit ke atas. Jadi bila kita pancarkan gelombang mikro, tadi radio, sekarang gelombang mikro kita pancarkan ke satelit, satelit menerima isyarat dan dipancarkan semula kepada penerima. Okey, frekuensinya sangat-sangat tinggi. Lebih tinggi daripada gelombang radio. Jadi antara 3 kaedah tadi, yang inilah yang paling baik yang boleh travel dengan lebih jauh. Okey, maknanya kita tukar daripada gelombang radio, kita pergi kepada gelombang mikro. Jadi kita ambillah jawapan. Jenis gelombang yang digunakan ialah gelombang mikro kerana apa? Frekuensi tinggi, lebih tinggi daripada gelombang radio, mudah dipantulkan, sebab tu kita guna piring parabola. Piring parabola untuk memantulkan gelombang mikro pergi kepada kita punya receiver. Dan tidak perlukan medium perabatan kerana dia ialah gelombang elektromagnet. Frekuensi yang kita nak gunakan ni, B, frekuensi of wave. Frekuensinya tinggi, dah tunjuk tadi, frekuensi lebih tinggi. Kenapa? Supaya kuasa penembusannya tinggi dan boleh menembusi ionosfera. Kalau gelombang radio, dia berkisar dekat bawah lah, kebanyakannya berkisar dekat bawah, iaitu di bawah ionosfera. Okey, kaedah perambatan tadi kita dengan melancarkan satelit di antara stesen pemancar dan penerima dan satelit geopegon. Okay, supaya satelit itu berada pada kedudukan yang sama, kedudukan geografi yang sama. Okey, so satelit geopegon dapat menerima isyarat dan menghantar kepada stesen penerima. Dan lokasi, ni biasalah, lokasi hendaklah kawasan yang lapang ataupun kawasan yang tinggi untuk mengurang dan mengelakkan halangan. Jadi itu antara contoh-contoh jawapan yang saya boleh berikan di sini. Jadi itu sahaja tentang interference. Dah tamat interference kat sini. Sekian, terima kasih.